والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan limpah serta kurnianya kita masih lagi diberi kekuatan oleh Allah untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala pastikan kepada kita pada malam ini kita berada di sini dalam rumah Allah untuk kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan sekalian, antara jawapan yang perlu kita kena jawab, kita tanya diri kita sendiri dan kita jawab, bagaimanakah seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita? Bagaimanakah jika sekiranya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita? Tak sempat lagi Ramadan yang lagi akan datang. Adakah cukup sembahyang kita, cukup tadarus kita, cukup berzikir kita, berselawat kita, dan cukup iman dan takwa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Dan memang pun disuruh kita sedang berada di bulan Ramadan Al-Mubarak, kita buat sememangnya kita rasa yang ini yang terakhir. Yang kita harap lagi tahun lagi akan datang, 360 hari lagi akan datang. Itu boleh lagi. Kalau boleh, Alhamdulillah. Kalau umur kita panjang. Kalau tak boleh pun tak apa dah. Kalau sekali kita sudah bersiap sedia dengan Ramadan yang Allah Ta'ala anugerahkan ini. Begitu tuan-tuan sekalian, apabila tibanya di akhir bulan Sya'ban, dia kata kebanyakanlah tazkirah saya suka baca Nabi berkhatabah di akhir bulan Sya'ban, penghujung bulan Sya'ban, Nabi berkhatabah para sahabatnya. Cerita, ya ayyuhan nas, dia manusia, kamu sedang dinaungi satu bulan yang di dalamnya ada kemuliaan, yang di dalamnya ada rahmat, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang di dalamnya ada sembahyang malam yang kita panggil qiyamul lail ataupun kita panggil tarawih, yang di dalamnya ada puasa. Nabi tak sebut bulan apa. Jadi maklum bil darurah, kita tahulah bulan itu ialah bulan Ramadan. Kalau tanya siapa, macam kita sebut wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, aku hadapkan diri aku bagi yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Tak sebut siapa. Maklumlah yang buat 7 lapis langit dan bumi itu Allah. Begitu juga dengan kata Nabi, kamu sedang dinaungi satu bulan mulia, satu bulan rahmat, satu bulan yang ada qiyamul lail, satu bulan yang ada puasa, satu bulan yang di dalamnya ada satu hari, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tentulah kita jawab bulan itu bulan Ramadan Al-Mubarak. Maknanya di sini kita kena ambil bulan ini, kita kena panggil bulan Ramadan. Bulan yang kita sedang berada ini kita kena panggil bulan ini bulan Ramadan. Kita panggil bulan ini bulan puasa. Bulan puasa. Bulan puasa kalau kita panggil tak tepat. Sebab puasa itu salah satu juzuk kemuliaan Ramadan. Satu kemuliaan Ramadan ialah puasa. Siapa kata yang punya jari tu? Kami ayam tadi nak minum. Saya kira lagi minum ayam. Tak. Boleh awalnya tak boleh saya jangan. Tak belum pun. Lagi bumi. Dagangnya apa? Tak tahan dapat. Boleh tahan tak? Boleh. Orang saja. Baik. Baik. Allah tak buat manusia dua hati, satu hati. Tak apa kan dia. Satu hati dia. Hati tubuh nani kuat. Tubuh nani kuat. Satu nani air minum ayam. Nak ngaji kita tak boleh dua sekali. Baik. Baik, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini, bulan ini dipanggil bulan Ramadan. Kita panggil bulan puasa. Kita panggil bulan puasa.
Bukanlah salah, tapi kurang tepat kita panggil bulan puasa. Kenapa? Puasa itu salah satu juzuk kemuliaan Ramadan. Kalau nak panggil bulan ni bulan puasa, bulan Qiyamul, bulan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, bulan kemuliaan, bulan rahmah, macam-macam bulan kita boleh panggil. Kalau nak panggil bulan ni untuk sekalian. Tapi kita panggil bulan Ramadan yang di dalamnya ada kemuliaan. Masih lagi nak hidup juga yang nak baca ni kat sini. Baca. Saat-saat stop saya. Bagi itu puasa tadi. Balik tadi bagi. Baik. Itu kemuliaan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu kita panggil bulan itu bulan Ramadan. Bukan bulan puasa. Ialah bukan salah, bukan salah. Terus kita panggil bulan puasa. Tapi yang tepat ni kita panggil bulan Ramadan. Sebab bulan puasa tak ada. Kalau kita tengok dalam bulan Hijriah pun tak ada bulan puasa. Dipanggil bulan Masihi pun tak ada bulan puasa. Yang ada bulan Ramadan. Sebab tu kalau kita sebut selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa. Maknanya lebih tepat kita sebut selamat Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Ada punya Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang berkah. Cuma di Mesir tahun ini dia tak panggil Ramadan Al-Mubarak. Dia meluarkan Al-Mubarak, Al-Ramadan pun tak panggil Al-Mubarak. Nah, itu orang Arab ni membuat sungguh. Nah, gitu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu Nabi sebut bulan yang kita sedang namu ini ialah bulan rahmah, bulan berkah, bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya ada satu hari, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan bulan dalamnya ada puasa. Bulan itu ialah bulan Ramadan. Dan kata Nabi SAW, bulan itu bulan sedekah. Tak sebut bulan apa lagi. Tentu kita faham bulan itu bulan sedekah. Disuruh kita perbanyakkan sedekah dalam fatwa Nabi. Nabi SAW sangat pemurah. Tapi bila tibanya bulan Ramadan dan Mubarak, Nabi lagi-lagi pemurah. Bulan Ramadan Nabi SAW lagi-lagi pemurah. Pemurahnya Nabi seperti mana daun yang berguguran. Macam mana daun nak gugur. Bila daun tu dia bunyi, dia apa semua, dia mudah lembut, sentuh sikit dia tu, sentuh sikit dia tu. Itulah Nabi ini mudah dalam bab sedekah, bab semua ni mudah. Macam mana ulama sebut daun yang disentuh, daun yang gugur bila sentuh dia tu, sentuh dia tu. Kita ni bukan daun nak bawa nak gugur, bawa daun nak bawa nak tumbuh, buah pocok, tak jatuh-jatuh. Nabi SAW daun yang kuning, ya, bila sentuh saja jatuh. Tapi apabila datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak, Nabi SAW lagi-lagi pemurah seperti mana angin meniup daun yang berguguran. Macam mana daun betul tu ketika dia kuning, memang dia mudah dulu. Tapi bila angin mari, lumut lagi banyak. Begitulah Nabi SAW bila tiba di bulan Ramadan Al-Mubarak, maka Nabi SAW lagi pemurah. Dan kata Nabi, di bulan itu sesiapa yang bagi makan orang-orang yang berpuasa untuk buka puasa. Dan hadis sebut, kalau kita buka dalam Mustika hadis juzuk 3, sesiapa yang bagi makan orang-orang yang berpuasa untuk buka puasa. Maknanya bukan mereka. Itu. Menurut siapa-siapa bagi makan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Ini dia dapat kelebihan ni. Maka makanan itu dengan dia bagi makan pada orang berpuasa untuk berbuka puasa, pertama Allah ampunkan dosa. Allah ampun dosa. Yang kedua kata Nabi SAW, makanan itu jadi benteng daripada neraka. Yang ketiga kata Nabi, sebanyak mana orang makan makanan itu, sebanyak itulah diberi kepada orang yang, sebanyak mana orang berpuasa, sebanyak mana orang berpuasa makan makanan itu, sebanyak itulah dia dapat pahala puasa dengan sempurna tanpa diganggu.
pahala orang berpuasa. Kata Nabi, bulan itu di awalnya rahmah, di pertengahannya maghfirah, di hujungnya itqun minan nar. Di awalnya dipenuh dengan rahmah, di hujungnya, di pertengahannya maghfirah, Allah nak ampun. Di hujungnya itqun minan nar, Allah nak bebaskan diri daripada neraka. Alhamdulillah kita tengok masjid kita sekarang, walaupun kita sudah pergi ke 15 ke atas, malah 17 ramai. Alhamdulillah masih ramai. Sesenang mati pasal ni tak ada ramai. Awal dia ramai sampai mereka sampai keluar sampai sosial nak nampak tingkat ke mana tak tahu. Bila mari hujung-hujung makin kurang lagi lah. Ya, alhamdulillah kita masih ramai. Nah, kelak-kelak terus sudah sampai situ. Tapi awal itu lebih ramai dari ni. Ramai semua. Ambil rahmah, ambil maghfirah, ambil itqun minan nar. Tiga sekali. Jangan ambil rahmah saja. Maghfirah tak ambil, itqun minan nar. Tak ambil semua. Dan Islam itu sebut lagi. Dan kita tak perlu sekarang. Bila lagi? Bagaimana kalau Ramadan ini Ramadan yang terakhir? Bulan ini belum besar, bulan keempat. Sampai bila nak tiba di bulan Ramadan, bidadari di syurga tu siap cukup cantik lawa. Bidadari ni kalau tak siap pun lawa dah, memang orang lawa dah. Nada. Dia tak siap pun lawa dah. Dia nampak selalu dia punya putih sebelah ayat dia nampak, ayat dia lalu putih. Putih menyentuh. Dia berjalan nampak semua, dia betis tu nampak punya putih. Pengamuk dengan cerita berjalan. Tengnya bila dia pakai baju 70 lapis, nampak sinar badan dia tu nampak. Lawa. Tak payah berpakai apa dah, memang lawa dah. Betul. Tiba-tiba yang lawa dah, dia make up lagi. Tak tahu nak apa. Cuma perempuan dapat tu make up pakai minta ini. Sebab tak apa nak lawa. Tapi orang lelaki tak pakai tak pakai bulu kuning hijau ni lawa dah. Boleh. Nah, bidadari dia bersiap lagi lawa, lagi cantik. Sampai malaikat pun heran. Malaikat kata dia bidadari dia bersiap pelik anak cantik, galak sangat ni. Jantai sangat pasal apa? Yang punya ketik-ketik siap apa semua. Bidadari kata, kamu tak tahu ke sekarang nak masuk Ramadan? Aku bersiap untuk menyambut suami-suami itu yang menghidupkan Ramadan. Suami-suami itu yang menghidupkan Ramadan. Bidadari bersiap untuk menyambut suami-suami dia yang menghidupkan Ramadan. Tu bidadari di syurga. Dah bersiap dah. Yang kita sini pak tu menyanyi nak masuk syurga. Sebut bidadari ni bidadari di syurga bersiap untuk sambut suami-suami dia yang menghidupkan Ramadan dan Mubarak. Bersiap. Kalau kita tak perlu sikit lebih daripada bulan lain, rugilah. Bulan ini kurang tidur sikit tak apa. Kurang tidur sikit tak apa. Bulan lain kita tidur banyak dah. Sialah kita ambil dengan ikut dulu sekolah lagi sampai rumah. Kadang 12 tu sampai 4 pada tu tidur sekejap lagi bangun pula. Kumpat semua baru sahur, sambung sikit dengan tahajud, dia mulai sikit baca Quran sampai subuh, sembahyang jemaah subuh patut kita dia kalau aku dia tidak pun sambung doa apa semua tengah doa saja kepala sikit atau sambung tak apa bulan Ramadan kurang tidur sikit pun tak apa. Yang kita tidur lama lah, kurang sikit tidur tak apa. Ni kadang-kadang bulan Ramadan tidur banyak lebih pada bulan lain, tidur semua tanpa lampu-lampu asyik hari tak pala jadi tu. Tidur saja, siang tidur. Pagi-pagi tidur. Bangun tetap tidur. Pula pada orang lepas asar tidur lagi. Malam apa-apa terawih balik-balik. Tidur. Bangun bersahur, makan sahur, tidur balik. Tidur saja. Kuliah pun tidur. Mana siapa tidur lagi. Oh, banyak pun tidur. Bagi patut di bulan Ramadan kurang sikit, tak apa kita lebih sikit, lawan sikit. Bukan apa, rugilah tuan sekalian kalau kita tak tahu yang Allah Taala nak bagi kelebihan Ramadan ini. Nah semua. Bulan. Kata Nabi SAW, bila Nabi sebut tadi sesiapa yang bagi
berpuasa untuk buka puasa, dia dapat 3. Pertama, Allah ampunkan dosa dia. Yang kedua, jadi benteng daripada neraka. Yang ketiga, sebanyak mana orang makan harta dia, sebanyak itulah dapat pahala semua. Contoh sekali kita dah lalu nak masuk 17 hari dan kita kosong. Dahkah orang makan harta kita? Ataupun kita saja makan awal? Dahkah orang makan harta kita tiket belum kita bagi makan orang berpuasa? Dah makan tidak? Sebab tu bulan puasa ni buat bagi special sikit apa? Jangan membalik je, buat baik sikit makanan, bagus sikit makanan, tak apa. Jangan untuk orang berpuasa. Ya Allah, bila kita bulan puasa, kita suka makan kanji, masjid suruh buat kanji. Jadi buat kanji tu bagi sedap sikit. Terus okey orang sangat bulan puasa, bulan banyak-banyak, lagi banyak sikit kita tu. Jadi kanji nak diudang sepuluh, buat baik. Kalau bukan-bukan dia ingat kuda, pokoknya ayam. Tentu dia punya kaki. Tentu dia maaf. Bulan puasa buat lagi sedap. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kami orang miskin, macam mana nak bagi makan orang berpuasa? Kami pun nak makan pun tak cukup. Rasulullah kata, ini hanya dapat kepada orang bagi makan orang berpuasa saja. Siapa tak bagi makan tak dapat, walaupun miskin. Macam Nabi paksa perempuan juga. Sudah ini penting. Dan ini ternyata tak mampu sudah. Dah kata Nabi, ini kelebihan hanya dapat kepada orang bagi makan, kepada orang berpuasa saja. Siapa tak bagi makan tak? Bagilah kata Nabi, kalau sikit sangat di rumah. Bagilah segelas air. Bagilah makan sedikit susu dicampur dengan air tu. Yang penting orang makan yang mana. Orang Arab ni faham dia kuat waktu lawan kalau mana dapat nak turun makan. Kita boleh lewat lagi buat ni kita nak bagi makan orang berpuasa, benteng untuk kita dia ada benteng dengan tu dia kata mudah. Lepas tu kita nak kira apa nak makan orang berpuasa, belajar sikit tak belajar dia tak masalah. Yang kita dapat dari kahwin pakai 20,000 kita tak kira pun. Kita dapat sekali kahwin pakai 30,000 20,000 tak apa. Tiba-tiba kita dapat makan orang berpuasa yang dapat 3 kali kita kira. Okey. Boleh kahwin dia bukan jamu mana pun dia punya. Mungkin dia kalau ada 5 orang sendiri nak kahwin. Tu pun kita boleh buat apa? Nak tu campur lagi dengan cendol, bubuk kacang, mi lagi boleh kahwin. Boleh. Kita belanja berpuluh-puluh ribu. Bukan semua orang main makan tu orang makan tu. Orang tak bayar aku makan, orang tak berapa aku makan, orang lawan aku makan. Semua kan? Orang tolak Islam aku makan, orang tak Islam aku makan. Pun kita boleh jamu. Ni kita nak jamu orang berpuasa. Buatlah. Yang kira. Kerana dapat 3 benda. Kata Nabi, hendaklah kamu bagi minum orang yang berpuasa. Kerana minuman itu nanti diganti dengan air kolam aku. Air kolam Kausar. Kata Nabi, siapa-siapa dapat minum air kolam Kausar, dia tak dapat selama-lamanya. Minuman yang kita bagi minum kepada orang yang berpuasa. Bagi minum pada orang berpuasa, maka minuman itu diganti dengan air kolam Kausar. Maknanya bagi minum pada orang yang berpuasa. Untuk buka puasa. Tak bagi minum dalam ni, tak boleh. Sakit-sakit, tak apa. Bagi. Nak bagi minum orang yang berpuasa untuk buka puasa. Kata Nabi, minuman itu akan diganti dengan air kolam Kausar. Diganti dengan air kolam Kausar. Nah itu. Kata Nabi, bila tiba bulan itu kamu kena buat 4 kali. Sejak di sini. Pertama, kena banyak sebut la ilaha illallah. Nak sebut. Bulan ini kena banyak sebut la ilaha illallah. Perjalanan letih la ilaha illallah. Tak larang nak bangun la ilaha illallah, nak bangun la ilaha illallah. Tak payah. Aduh, dia dapat pahala. Kadang sakit, aduh, dia dapat pahala. La ilaha illallah. Bukan ada pahala. Itu suka hanya tidak dapat pahala, itu suka tak dapat pahala. Aduh, itu tukar dengan la ilaha illallah. Macam sahabat Nabi tanya, apa khabar kamu? Baik. Nabi tanya, apa khabar? Baik. Apa khabar? Alhamdulillah. Pun Nabi tanya. Nabi tanya 3 kali, apa khabar kamu? Baik. Apa khabar kamu? Baik. Apa khabar kamu? Boleh jawab, alhamdulillah. Baik. Kita dapat pahala. Yang dapat pahalanya alhamdulillah.
Cuba kita ke atas Facebook. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita dapat pahala. Cuba tukar ke atas Facebook. Baik, 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 baik. Atas kita. Alhamdulillah. Nada. Tukar Alhamdulillah. Dapat pahala. Daripada tak dapat pahala. Kita suka lah. Dapat pahala tak banyak. Tapi kita cari yang tak dapat pahala. InsyaAllah. Macam yang dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pahala. Tukar ada dapat pahala. Salam satu Malaysia. Oh, kita dapat pahala. Memang Allah tuan sekalian. Kesian lah tuan sekalian. Elok dah dulu habis salam. Kata Nabi bagilah salam. Sama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku doakan kepada kamu dapat rahmat Allah wabarakatuh, dapat berkat. Aku doakan kamu selamat. Aku doakan kamu dapat rahmat. Aku doakan kamu berkat. Elok ada semua pakai guna. Nanti kita jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu juga waalaikumsalam warahmatullahi. Aku juga doakan kamu selamat, dapat rahmat Allah wabarakatuh. Kamu pun berkat juga. Tukar salam satu Malaysia tak apa. Tak apalah bagi salam satu Malaysia. Nak jawab lagi mana? Waalaikumsalam. Dia tukar. Dia saya tak boleh jawab. Kalau bagi salam satu Malaysia, kita tak jawabnya mana? Ha? Kenapa? Nah, itu bagi. Jadi hak dapat pahala itu jangan kita bagi tak dapat pahala. Itu cerita dia. Teruskan sampai sahabat jawab baik, baik, baik. Oh, Nabi pulang sampai jawab Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab tu kata Nabi, bulan ini kamu kena banyak sebut La ilaha illallah. Yang kedua, kamu kena banyak sebut Astaghfirullah. Minta ampun. Astagfirullahaladzim. Cukup. Astagfirullah. Itu saja dah astagfirullah. Sedang ni rasa banyak minta ampun. Bulan ni. Sebab syaitan disebut, Ya Allah, saya akan sesatkan manusia selagi mana manusia itu hidup. Syaitan kata, aku akan sesatkan manusia selagi mana manusia itu hidup. Allah kata, tak apa syaitan, aku akan ampunkan dia selagi mana dia minta ampun. Betul minta ampun Nabi. Syaitan kata, aku akan sesatkan manusia selagi mana manusia hidup. Ya, aku akan ampun selagi mana dia minta ampun. Allah jawab. Jadi minta ampun Nabi. Kata Nabi, yang ketiganya, kamu kena banyak minta syurga. Yang keempat, kamu kena banyak minta lindung daripada neraka. Ini empat perkara, ini syurga. Itu di antara kesimpulan khutbah Nabi di akhir bulan Ramadan. Bulan ini juga tuan bulan Quran. Tuan punya Ramadan ialah Quran. Mulianya Ramadan sebab Quran. Itu tuan-tuan, kalau kita sambut Ramadan, kita tak muliakan Quran. Salah kita betul. Kalau tak minat baca Quran, itulah. Kena latih kita bagi tulis baca Quran, bagi suka baca Quran, suka mengaji ilmu Quran, suka belajar tafsir Quran, suka dengan Quran. Lebih daripada itu lagi, belum Quran. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian. Quran ni Allah SWT. Makin hari makin kukuh, makin hari makin kukuh, makin hari makin kukuh. Quran. Mustahil orang boleh pindah Quran. Walaupun Yahudi, Nasrani pindah Taurat, pindah Injil sampai tak dapat dari yang asli, tapi Quran Allah pelihara siapa tak boleh pindah. Dia tak boleh pindah. Cuma dia buat benda-benda nak bagi orang lain daripada Quran. Itu dia buat. Orang kaya dia buat orang kaya. Itu Yahudi semua. Dia bagi lain daripada Quran. Dia buat handphone nak bagi orang lain daripada Quran. Handphone ni dulu-dulu masuk keluar dulu ni. Dia dulu tiba-tiba je. Panggilan, terima panggilan. Itu je. Mesej pun tak ada. Saya ingat kita pakai handphone. Lalu dia tambah handphone ni. Sampai dalam handphone tu 10 minit ada. Kalau nak main handphone, dia main pada pagi sampai petang. Sambung petang sampai malam sampai pagi esok. Dia buat handphone nak bagi orang tupu yang tu. Kepala dia fikir benda lain. Tapi dalam handphone boleh masuk Quran. Tengok. Dia tak boleh nak naik. Quran dia masuk. Yalah memang tak dinafikan ada orang lain. Tapi Quran boleh duduk yang handphone dengan baik. Tak ada orang boleh baca Quran. Lalu pula bagi Imam Harus kritik Quran ada dalam handphone. Boleh. Betul. Mati Quran. Dalam. Apa memang nak tahu Quran. Dia nak panjang. Itu Yahudi. Dia cuba lalai. Tapi nak jauh. Orang banyak nak bagi Quran itu. Dipindah dia apa kata? Kalau tanya saya pun jawab dari sini. Di mana Ustaz ni dalam handphone saya ada sedikit Quran. Boleh masuk dalam sana ke tak?
Dan sebiji Quran dari Quran Setalat ke tak? Cerita bagi Quran ke pengimpul. Sebagai impul masuk bagi Quran, kau sahabat tiga di luar. Keluar lagi cakap. Bagi kita bagi Quran ke pengimpul. Bagi Quran dengan masuk ke pengimpul masuk. Cuma dia kata dalamnya ada sedikit Quran. Ya, itu sedikit Quran pun. Tetapi kita bagi impul masuk ke. Kalau dalam tu ada sedikit Quran, kalau masuk, masalah tu ada. Betul sekali. Macam orang hafal Quran, dalam dada ada sedikit Quran, terus jangan. Kata orang putih keluar, masalah. Mumpanya, dia banyak ke mana pun. Mumpanya, betul ada. Jadi, handphone dalam Quran, handphone masuk dulu. Buat sini, Quran dari dulu sini. Buat komputer, Quran dari dalam komputer. Cukup cantik. Bahkan, apa dia wilayah Quran lebih makin kumat, tertuik makin mudah. Dulu kita mengaji Quran tantin, tun, anin, umpam, rimbun, belah bunyi. Tertuik mudah, ada fikra, ada qiraat, kita duit lagi mudah. Lagi perlu tak berhenti sangat beli Quran hak tajwid berkala. Senang tengok hijau. Nah, tengok lagu orang lepas. Tengok merah namanya. Tengok biru apa dia pada dia pun kala siap tak? Tak. Untuk kita mudah baca Quran. Jadi kalau akhir lama orang tak boleh baca Quran, kita tak boleh bercakap dengan Allah. Tak boleh bercakap dengan Allah. Nak balik pada Allah di mana? Kita enak ilaih. Kita daripada Allah dan kepada Allah kena balik. Nak balik pada Allah tak boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Tak boleh bercakap dengan Allah Ta'ala itu apa? Tak boleh baca Quran itu, tak boleh bercakap dengan Allah. Apa ya? Oh putih dia cakap speaking jaya Quran tak baca. Nampak? Betul sekali. Baik. Kita bercakap dengan Allah. Tadi sebab bulan ni bulan Quran. Alhamdulillah. Macam kita umat Islam ni boleh bersatu kalau umat Islam pegang. Tak baca. Tengok kita masuk dalam masjid mana pula negara kita. Dalam dunia ini bila sembahyang semua menghadap kiblat. Semua menghadap kiblat. Pasal apa? Pasal soal menghadap kiblat semua orang tengok Quran. Nak sembahyang nak menghadap ke mana? Timbul soalan, nak sembahyang nak menghadap ke mana? Maka nak tahu menghadap ke mana? Tengok Quran. Quran suruh menghadap ke Kaabah. Semua akan menghadap situ. Orang lain menghadap situ, orang Cina menghadap situ, orang India menghadap situ, orang Putih menghadap situ, orang hati mana pun menghadap situ, UMNO menghadap situ, Bila aku semua menghadap tempat yang sama. Sebab apa? Dalam soal menghadap, nak tahu menghadap di mana? Tengok Quran. Maka kita sekarang nak puasa. Nak puasa kan? Bila timur nak puasa? Nak puasa di bulan apa? Bulan apa? Maharam kan, Safar kan, Januari kan, Februari kan, Disember kan, November kan. Bila puasa wajib? Nak tahu puasa wajib kan, tengok Quran. Semua umat Islam dalam dunia ni nak puasa tengok Quran. Maka bersatu umat Islam seluruh dunia berpuasa bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Quran semua puasa bulan Ramadan, semua bersatu. Tengok Quran, kita bersatu. Mana ada orang puasa bulan lain? Kalau puasa sunat. Yang wajib satu je, bulan Ramadan. Seluruh dunia sekarang puasa. Sebab apa? Dalam soal puasa, orang balik pada Quran. Dalam soal pada kiblat, orang balik pada Quran. Dan soal hukum, haji. Nak hukum taman. Nak hukum taman haji. Baik, semua sekali nak tahu tempat hukum, balik Quran. Tengok Quran. Quran sebut nak hukum di Arafah. Sedunia punya hukum satu. Tak ada masalah. Tak ada berpecah, tak ada apa semua. Sebab dalam soal hukum, umat Islam satu balik pada Quran. Soal nak mengadap, umat Islam satu balik pada Quran. Soal rakaat sembahyang, umat Islam satu balik pada Quran. Soal nak puasa, umat Islam satu balik pada Quran. Bila mari soal hukum, pelunggan. Umat Islam pecah. Setengah nak balik pada Quran, setengah tak mahu. Pecah. Pecah ni sebab amalkan Quran. Itu je. Sudah. Cukup Pak mengaku sama dengan puasa juga. Sama dengan haji juga. Sama dengan sembahyang juga. Bersatu. Semua benda kita balik pada undang Quran. Satu. Macam kita